Hajj jelas merupakan sebagai satu ekspresi iman seseorang. Tidak mudah untuk pergi ke Hajj. Ia adalah satu tekanan kewangan yang besar. Walaupun sebilangan orang telah kumpul duit sepanjang hidup mereka, tapi mereka masih tetap tidak dapat pergi. Semasa anda pergi ke Hajj, anda akan melihat orang yang berumur 92 tahun. Anda pula mula berasa letih tawaf. Dan anda melihat lelaki berusia 100 tahun sedang berjoging melepasi anda. Dan anda akan seperti, alamak, malunya aku. Subhanallah, orang-orang ini membuat Hajj untuk pertama kalinya dalam hidup mereka dan mereka mempunyai tahap kehebatan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjemput mereka datang. Jadi jelas ini adalah satu pertunjukan iman. Ia bukan sekadar pertunjukan iman, ini sepatutnya menjadikan sebagai pertunjukan kesetiaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sangat ironinya bagi saya bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu misi beliau adalah untuk membersihkan rumah Allah, untuk membersihkan batu berhala, membuangkannya semua dan bersihkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya Allah satu-satunya yang disembah di Kaabah. Itu adalah salah satu misi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semasa anda pergi sana dan anda menjumpai orang Islam, lupakan bersihkan berhala. Itu adalah sebahagian daripada masalah bagi kita. Anda mempunyai hujaj orang yang melakukan Hajj, orang berilmu pengetahuan, orang berpendidikan, minum sebotol air dan mencampak buang di jalan. Mereka tidak menunggu ke untuk membuang dalam tong sampah ke apa ke. Ada orang makan pisang, kulit pisang campak je ke bawah. Dan kamu akan dapat perhatikan apabila saat anda meninggalkan padang Muzdalifah, keesokan harinya, ia kelihatan seperti tempat pembuangan sampah. Kita tidak boleh melangkah tanpa memijak sampah, tak dapat. Dan ini adalah orang-orang yang percaya bahawa ini adalah tanah suci, betul. Tapi perkara ini tak dapat masuk akal. Tidak ada yang akan pergi ke Monument Washington. Tiada siapa yang akan pergi ke Memorial September 11 dan membuang tin Pepsi. Tak ada yang akan melakukannya kan? Ini tanah suci bagi mereka. Ini adalah sesuatu yang dihormati oleh negara. Kita harus mempunyai maruah untuk tempat ini. Tapi pula, anda pergi ke Mina dan anda pergi ke Muzdalifah, walaupun di kawasan jalan-jalan di Mekah, apa yang akan anda dapati? Anda menjumpai sampah merata-rata. Dan siapa yang membuang sampah itu? Jangan salahkan government. Tidak. Kerajaan Arab Saudi melakukannya. Apa? Terdapat berjuta-juta orang Islam. Kita sendiri yang buat. Kita tidak mempunyai etikah yang paling mudah gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapanya beliau mengambil peduli untuk bersikap menjaga kebersihan, betapa beliau mengambil berat untuk tidak menjadi sumber penambahan kotoran dalam masyarakat secara rohani dan juga fizikal. Namun pada masa yang sama kita boleh mengatakan bahawa kita pergi demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih ada yang tak berhubung dalam fikiran kita. Ada yang masih tak berhubung antara apa yang kita fikir kita lakukan untuk Allah dan apa yang sebenarnya kita lakukan untuk Allah Azza wa Jal. Kita mesti merapatkan yang mana yang masih tak hubung itu kerana ia putus. Kita harus menjadi orang yang mewujudkan, yang menghayati contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dalam hal-hal ibadah, bukan hanya dalam tindakan melakukan hajj, bukan hanya dalam tindakan membuat solah. Okey, kamu tengok ni, seringkali ada pengumuman dibuat. Saya tak tahu sama ada ia dibuat lagi. InsyaAllah tidak lagi kot. Mengenai orang yang parking kereta mereka dengan tidak betul atau menyekat jalan masuk orang lain. Saudara-saudara sekalian, jika kamu datang untuk Jumaah, jangan campak kereta anda suka-suka. Jangan park atas rumput orang lain dan perkara-perkara seperti itu, kan? Di seluruh negara ini pengumuman ini dibuat. Bukankah seperti sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam untuk bimbangkan tentang hak-hak jiran tetangga? Bukankah jiran-jiran Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu sangat gembira dengan beliau? Jiran yang terbaik, sahabat yang terbaik. Dan sekiranya ada sesuatu yang salah, maka ia dilakukan oleh jiran, tidak pernah olehnya sallallahu alaihi wasallam. Berapa kalikah beliau memberikan kita wasiat untuk menjaga jiran-jiran kita? Dan anda pergi ke seluruh negara dan anda akan dapati orang yang berada di kawasan kejiranan di Amerika, Muslim berpendidikan, betul. Anda bahkan tidak boleh mengatakan ini kejahilan umat Islam yang tidak mempunyai pendidikan yang baik. Di seluruh Amerika, anda mempunyai masjid yang besar-besar yang dibina dan teka siapa yang benar-benar tidak senang dengan masjid. Seluruh jiran, seluruh kawasan kejiranan tidak berpuas hati. Mengapa mereka tidak puas hati? Oh, kerana mereka membenci orang Islam dan kufar ni. Bukan.
Kerana kita park kereta atas tanah mereka, kerana kita telah menyekat jalan masuk mereka, kerana kita tidak peduli ketika kita buat hal. Sebab itu, beberapa bulan lagi insya-Allah Ta'ala bulan Ramadan akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita rezeki Ramadan sekali lagi. Apabila bulan Ramadan datang, kita membuat iftah, majlis iftah. Malah masjid membuat majlis iftah. Saya ni bercakap mengenai komuniti agama. Kita buat iftah dan apa yang kita buat? Berapa banyak makanan yang dibazirkan setiap masa? Berapa banyak beg sampah dan berapa banyak makanan yang ada di dalam beg sampah tersebut? Tapi adakah ini sunnah Rasul kita SAW? Adakah ini yang sepatutnya kita lakukan? Dan kemudian kita mengadu tentang keadaan ummah. Tapi kita bahkan tidak menjaga perkara-perkara paling mudah untuk bermaksud bahawa kita mengikuti jalan Rasul SAW. Oleh itu, lelaki ini akan menyesal pada hari penghakiman. Okey, anda tahu kita bercakap mengenai matlamat tinggi Islam. Bagaimana kita harus memberikan Islam kepada Amerika. Bagaimana kita harus memberikan Islam kepada dunia. Saya percaya pada matlamat tersebut. Tapi anda tahu apa tak? Saya juga percaya bahawa anda tidak boleh bercakap pasal tingkat 100 sehingga anda masuk dulu tingkat 1. Kita masih di bawah basement. Kita belum sampai ke tingkat 1 lagi. Kita harus menangani asasnya. Dan pada asasnya, din kita memerlukan kita untuk menjadi orang yang bertanggungjawab. Orang yang beretika. Orang yang mengambil berat tentang persekitaran mereka. Orang yang mengambil berat tentang ahli keluarga mereka, jiran mereka, kawasan kejiranan mereka. Inilah yang mereka lakukan. Saya tidak boleh masuk ke mana-mana masjid seperti mereka menanggalkan kasut mereka dan mereka campak aja dan mereka masuk. Kenapa? Adakah anda akan melakukan ini jika anda pergi ke rumah seseorang? Mereka menjemput anda sebagai tetamu ke rumah mereka dan anda menanggalkan kasut anda dan anda campak aja. Adakah anda akan melakukan itu? Ini seperti menunjukkan rasa tidak hormat, bukan? Dan di sini di masjid ini kita adalah tetamu-tetamu di rumah Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjemput kita ke rumah ini. Ini bukan rumah kita. Ini bukan rumah kamu. Ini bukan rumah saya. Ini adalah rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia patut dihormati. Beberapa sentimen sepatutnya ada di dalam diri kita bahawa kita menunjukkan kehormatan ini. Cara kita membawa diri kita. Cara kita saling bersalaman. Ini semua adalah perkara-perkara yang sangat kecil yang saya bicarakan, tetapi ini semua tidak mustahil untuk kita lakukan, untuk kita ubah. Cuma kita tidak memikirkan hal ini apabila kita memikirkan tentang Islam. Kita hanya menganggap Islam adalah mengenai anda harus membaca lebih banyak Al-Quran, yang saya percaya anda sememangnya patut. Anda harus menghafal sebilangan besar Al-Quran yang mungkin. Saya percaya anda sememangnya patut. Tidak dinafikan itu. Tapi anda tahu apa tak? Semakin banyak Al-Quran yang kita baca, semakin menjadi hujah pada kita bahawa kita mengubahkan diri kita. Bahawa kita mengubah cara kita membawa diri kita sendiri. Bahawa kita mempunyai nada yang berbeza dalam ucapan kita, dalam kata-kata kita dengan orang. Kita mempunyai tahap persaudaraan yang berbeza antara satu sama lain. Berapa banyak orang Islam yang datang ke masjid? Kalian datang, setiap Jumaah yang anda datang, mungkin setiap Jumaah anda berada di masjid ini, semasa anda pergi beberapa orang yang anda tidak kenal, anda mengatakan salam dan senyum. Ataupun anda hanya melihat satu brother depan anda seperti lambatnya dia ni jalan. Aku nak ambil kasut ni, aku dah lambat lah. Adakah itu sikap anda? Anda sekarang bersama-sama sebagai orang-orang la ilaha illallah. Harus ada cinta yang natural yang semula jadi di antara anda. Dan itu adalah sesuatu Rasul SAW memasukkan kepada orang-orang yang beriman. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Dia meletakkan cinta di antara hati-hati kamu. Saya bahkan tidak mengenali anda sebagai seorang Muslim. Saya tak patutnya memberikan anda pandangan yang tak elok. Hanya kerana anda berada di New York dan pandangan yang tak elok adalah seperti standard, bukan bermaksudnya anda memberikan pandangan yang tak elok kepada orang-orang Islam yang lain. Saya tahu anda tinggal di Queens. Saya faham. Saya juga tinggal di sana dan saya mengetahuinya semasa anda pergi ke luar New York dan anda berjalan-jalan di North Carolina atau seperti Memphis, Tennessee dan beberapa orang asing secara rambang dengan topi cowboy melihat anda dan pergi, macam brother, kau sihat? Anda seperti terperanjat. Apa sal lelaki ni senyum kat aku? Dia ada pistol ke? Kenapa dia tersenyum kepada aku? Dan kemudian anda sedar orang-orang itu lebih dekat dengan cara kenabian. Nabi SAW standardnya adalah untuk tersenyum, bukan mengerutkan dahi, muka ketat, untuk berbaik dengan orang lain, menjaga orang lain.
untuk mengambil peduli orang lain. Ini adalah jenis-jenis perkara yang harus kita hargai dan bawa kembali ke komuniti kita, ke dalam kehidupan peribadi kita, ke dalam watak kita.